Salam sejahtera Malaysia. Wow, ini video yang pasti membuat anda terkejut. Rupanya Rafizi kena jerit. Rafizi kena jerit dengan Anwar. Wow. Sekejap lagi kita akan kongsi videonya ya. Okey. Apa kena dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim jerit? Kenapa Rafizi dakwa kena jerit? Apa masalah dorang ni? Nampaknya keadaan semakin panas, tapi saya percaya PKR akan tetap kuat. Saya percaya kerajaan ini tidak akan tumbang juga, sebab pembangkang tidak ada kekuatan untuk tumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seperti kata Khairi Jamaluddin, pembangkang sangat-sangat tidak bagus. Sangat-sangat tidak pandai untuk menumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga ia menjadi aset kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu pembangkang yang tidak efektif. Alamak, kesian. Tapi sebelum kita mulakan, saya ingin kongsikan bagi anda satu produk daripada For Life Research, Transfer Factor Plus Advance. Bagi anda yang ada masalah kencing manis, darah tinggi, buasir, kanser, tiga serangkai, sakit badan, sakit saraf, sakit buah pinggang, sakit paru-paru, TB, sakit telinga, apa saja, singkat ringkas dia, apa saja yang penyakit di dunia ini adalah kerana imun badan yang terlampau lemah atau terlampau kuat atau juga terlalu bodoh, tidak lagi dapat melawan penyakit. Okey, ini Transfer Factor Plus Advance boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan. Dia juga mengajar imun badan untuk jadi bijak, pandai dan ingat semula apa yang dia sudah belajar. Inilah kehebatan Transfer Factor yang tidak ada pada benda yang lain. Sehingga ia digelar sebagai molekul ajaib oleh saintis. Ini bukan For Life yang klaim, tapi ini saintis yang laporkan. Kemudian dia juga ada kajian clinical abstract yang selama 50 tahun dikaji, dan paling seronok tuan-tuan dan puan, dia juga telah masuk di dalam buku rujukan para doktor. Ini sangat-sangat berkesan, sangat-sangat bagus. Tidak ada siapa pun yang boleh nafikan. Ada hologram telah diterima oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Rafizi mendakwa kena jerit dengan PKR, tapi pemimpin PKR pula nafi. Bekas timbalan Presiden PKR, Rafizi Ramli, mendakwa Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim, menengkingnya dalam tempoh kira-kira 20 minit ketika mesyuarat Majlis Pimpinan Pusat MPP parti itu sebelum pemilihan yang diadakan pada 23 Mei yang lalu. Dalam episod terbaru podcast yang berhenti Menteri, Rafizi mendakwa Anwar Ibrahim telah meninggikan suara terhadapnya susulan timbulnya isu yang dibangkitkan mengenai sistem undian digital pemilihan parti itu. Anwar Ibrahim jerit ke aku untuk tempoh 20 minit masa tu, kata bekas Menteri Ekonomi itu. Ahli Parlimen Pandan itu berkata dia menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap aspek teknikal sistem pengundian termasuk kod sumber dan pelayar server yang menurutnya boleh dimanipulasi untuk memberi kelebihan kepada calon tertentu. Dia turut mendakwa pembangun sistem berkenaan telah membentangkan struktur sistem undian semasa mesyuarat tersebut dan berkata, "The developer ini ingatkan kami semua bodoh, tak faham IT. Dia lupa aku ada startup tahu," katanya. Namun dakwaan Rafizi bahawa Anwar menengkingnya dinafikan oleh dua ahli MPP yang menyifatkan tuduhan itu sebagai tidak berasas. Menerusi satu hantaran di Facebook, Dr. Mazli Malik menyangkal dakwaan Rafizi dan mengatakan Anwar tidak meninggikan suara walau seminit pun dalam mesyuarat tersebut. Mazli turut berkata majoriti ahli MPP yang lain yang hadir dalam mesyuarat itu menjadi saksi. Siapa yang mengatakan bahawa Presiden PKR menjerit memarahinya selama 20 minit pada mesyuarat tersebut? Sama ada beliau menipu ataupun beliau berhalusinasi atau pengidap skizofrenia yang kronik, kata bekas Menteri Pendidikan itu dalam hantaran yang dimuat naik
lewat malam tadi. Perkara serupa turut disuarakan pengerusi PKR Perlis Nur Amin Ahmad yang menafikan dakwaan Rafizi dalam satu kenyataan ringkas di platform X Twitter. Katanya, saya pun hadir. Tak tahu pula ada gaduh besar, tak rasa ada tinggi suara sampai dekat setengah jam, katanya. Dalam pemilihan PKR yang lalu, Rafizi tewas pada pencabarnya Nurul Izzah Anwar dalam usaha mempertahankan jawatan timbalan Presiden PKR. Jadi apa sebenarnya yang terjadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian? Mana satu yang betul, mana satu yang tidak? Semakan yang dijalankan oleh dua pakar IT itu mendapati laporan minoriti sebelum ini telah membangkitkan isu-isu tersebut dalam menggesa agar ia diteliti dengan lebih menyeluruh. Selain mengatakan audit rasmi telah memperkecilkan kepentingan isu-isu tersebut tanpa bukti atau justifikasi yang mencukupi. Kita jumpa lagi. Bye.